Jangan terlepas, Anda tidak akan percaya apa yang sebenarnya berlaku di sebalik pengampunan Anwar Ibrahim. Raja belas kasihan ataupun tipu helah undang-undang. Saya bongkarkan, saya ulaskan semuanya pada hari ini dan saya jamin Anda akan tercengang. Baiklah semua, salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Kita mulakan dengan isu yang hangat. Pengampunan diraja yang diberikan kepada Anwar Ibrahim sebelum beliau menjadi Perdana Menteri. Presiden Parti Kemajuan Malaysia P. Waithamurthy muncul dengan kenyataan yang mengejutkan. Menurut beliau, pengampunan tersebut bukanlah satu pembebasan bersih daripada kesalahan. Sebaliknya, menurut beliau, ia hanyalah tindakan belas kasihan yang di-Pertuan Agong dan tidak membatalkan sabitan atau seolah-olah Anwar tidak pernah melakukan kesalahan. Hakikat itu penting. Di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, pengampunan adalah belas kasihan dan bukan penulisan semula sejarah, bukan pemadaman sabitan dan bukan menyangkal fakta bahwa kesalahan itu pernah berlaku. Tetapi ini tidak sama dengan apa yang ditekankan oleh AGC semalam. Jabatan Peguam Negara menegaskan bahawa pengampunan penuh oleh Yang di-Pertuan Agong telah membatalkan sabitan dan juga hukuman, dan dengan itu secara de facto pengembalian status Anwar seolah-olah dia tidak pernah bersalah. Maka, menurut AGC, tiada isu kehilangan kelayakan sebagai ahli parlimen ataupun Perdana Menteri. Di tengah-tengah perdebatan undang-undang serius ini, Waithamurthy mengambil langkah dramatik dengan memfailkan saman pemula di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, menuntut pengisytiharan bahawa sabitan Anwar dan akibatnya kehilangan kelayakan selama 5 tahun tidak pernah dibatalkan, iaitu perkara 48-1-E dibaca bersama perkara 48-3 Perlembagaan Persekutuan. Beliau tidak mencabar pengampunan itu sendiri tetapi fokus kepada implikasi perlembagaan yang terang sekali. Sabitan membawa kepada kehilangan kelayakan dan ini tidak terpadam hanya kerana tuanku memberi belas kasihan. Satu tafsiran perundangan yang mungkin menggegarkan sistem. Kemuncaknya, Waithamurthy juga keluarkan cabaran langsung kepada Anwar, mendedahkan dokumen penuh petisyen pengampunannya dalam tempoh 24 jam. Mengapa? Supaya rakyat tahu secara tepat apa yang Anwar minta semasa memohon keampunan pada 16 Mei 2018. Ini bukanlah drama kosong. Dua petisyen terdahulu iaitu 16 Mac 2015 dan juga 27 Februari 2017 ditolak, barulah yang ketiga pada 16 Mei 2018 diterima. Dan lebih menarik lagi, Waithamurthy pertikai sama ada Anwar mengaku salah dan memohon maaf mengikut prosedur pengampunan tradisional. Tidak cukup dengan itu, ahli parlimen DAP Bangi, Shahrezan Johan, timbul soal masa yang dipilih. Kenapa Waithamurthy cabar sekarang? Spekulasi ini sudah pun tersebar. Ini merupakan susulan pertemuannya dengan pemimpin bersatu. Adakah ini permainan politik yang lebih besar sedang dimainkan? Sebaliknya, Anwar balas dengan amaran keras, menyebutnya tirani majoriti dan tirani minoriti terhadap mereka yang mencabar keputusan Agong, yang difahamkan merujuk kepada Waithamurthy, dramanya semakin panas. Dan AGC kembali tegas bahawa perintah pengampunan penuh telah dibenarkan oleh Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan. Mesyuarat pada 16 Mei 2018 di Istana Negara telah pun dijustifikasikan kukuh bahawa ini adalah keputusan rasmi dan juga sah. Jadi kita berada di tengah rubik undang-undang, politik dan juga moral. Satu pihak berkata pengampunan bersih, sah dari segi undang-undang, menghapuskan sabitan dan kelayakan dipulihkan. Pihak yang satu lagi tegas,
Kononnya sabitan tidak terhapus dan pemulihan kelayakan itu tidak sah secara perlembagaan. Ini menunjukkan perbezaan tafsiran yang sangatlah besar dan berbeza. Baiklah, mari kita tanya pula soalan-soalan kontroversi yang perlu kita sama-sama fikirkan. Jika Anda ada jawaban kepada persoalan-persoalan ini, tolong nyatakan di ruangan komen di bawah. Baiklah, soalan yang pertama, apakah sebenarnya yang diminta oleh Anwar Ibrahim dalam petition keampunannya? Adakah beliau memohon maaf atau mengakui salah? Atau hanya meminta pengampunan tanpa penjelasan yang jelas? Jika tiada pengakuan atau penyesalan dan penjelasan, adakah itu menjejaskan moral dan persepsi umum bahwa keampunan itu bukan kerana penebusan, tetapi satu bentuk rundingan politik? Kenapa perlu 2 penolakan dulu, kemudian barulah diterima? Adakah lembaga pengampunan dipengaruhi oleh jet lag politik semasa PRU14? Bila bekas PM sendiri hadir dalam mesyuarat itu, adakah ada konflik kepentingan? Dan akhirnya, jika sabitan tidak terpadam, adakah demokrasi dan kedaulatan undang-undang kita benar-benar bebas ataupun sudah dicemari? Jadi, rakan-rakan, inilah naratif penuh kontroversi kita dan ini bukanlah gosip, tetapi persoalan perundangan dan integriti yang nyata. Anda rasa siapa yang patut menang? Siapa yang rakus kuasa dan siapa yang pertahankan prinsip sebenar perlembagaan? Coba tinggalkan komen Anda di bawah kerana kami ingin dengar pendapat Anda semua. Dan kalau Anda rasa ini pendedahan yang paling gempak pada hari ini, tekan like dan subscribe ke channel ini dan jangan juga lupa nyalakan lonceng notifikasi sebab cerita macam ini belum tentu keluar di tempat lain. Kita akan terus bongkar kontroversi yang membuat kepala panas dan fikiran kita terbuka. Baiklah semua, kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya dan jangan biarkan kebenaran disenyapkan. Salam sejahtera semua dan salam perjuangan, salam reformasi. Kita jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya. Oleh itu, sekian saja. Terima kasih semua.